Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Nasional 8 bersama saya Fadil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Berikut fokus paparan untuk edisi 3 Disember. Isu Rohingya, Malaysia lantang gesa Myanmar henti kekejaman. Gendang di Palu, UMNO fokus PRU 14. Pasukan petugas khas siasat pertubuhan tajaan dana asing. Malaysia komited dan lantang meneruskan gesaan terhadap Myanmar supaya menghentikan segera kekejaman ke atas masyarakat Islam Rohingya di utara Rakhine. Perbuatan tersebut dikuatiri menjejaskan keselamatan dan kedudukan Malaysia yang berjiran dengan Myanmar dalam ASEAN. Kementerian Luar dalam satu kenyataan menyebut krisis kemanusiaan itu bukan lagi isu dalaman tetapi antarabangsa dan perlu diselesaikan bagi menjamin kestabilan dan keselamatan di wilayah Asia Tenggara. Malaysia menyifatkan penganiayaan itu melibatkan kemanusiaan sejagat dan bukannya isu keagamaan. Hakikat bahawa hanya satu etnik sahaja yang dihalau keluar boleh didefinisikan sebagai pembersihan etnik. Dianggarkan kira-kira 56,000 etnik Rohingya di bawah panji Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR berada di negara ini, manakala beratus-ratus ribu di negara jiran lain menjadikannya bukan lagi isu dalaman, malah ia isu antarabangsa. Malaysia tidak perlu mengingatkan jurucakap Pejabat Presiden Myanmar, Yu Zhotai, mengenai krisis orang hanyut 2015 yang kemudiannya menjadi isu serantau apabila negara jiran Myanmar mengambil alih beban itu. Mengambil kira perkara itu, Malaysia berulang kali menawarkan bantuan kepada Myanmar bagi mencari penyelesaian yang adil dan segera dengan penganiayaan ke atas masyarakat Rohingya. Menurut Wisma Putra lagi, sebagai negara jiran dan ahli yang bertanggungjawab dalam komuniti antarabangsa, Malaysia punya tanggungjawab bagi memastikan rakan-rakan anggota ASEAN mengambil langkah proaktif bagi memastikan perkara itu tidak berlanjutan. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM kini dalam proses mengumpul bahan bukti kekejaman Myanmar terhadap etnik Rohingya untuk dibawa dan diadili ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Usaha itu akan dilakukan dengan kerjasama Islamic Human Rights Commission IHRC berpusat di London. Presidennya Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata semua bukti dan gambar pembunuhan etnik Rohingya akan dikumpul sebelum dibawa ke ICC sebagai bukti jenayah ke atas kemanusiaan. Jadi itu yang sedang kita buat di peringkat undang-undang antarabangsa. Manakala di peringkat United Nations kita mendesak supaya kerajaan Malaysia menggunakan platform sebagai anggota Majlis Keselamatan UN untuk segera menyuarakan usul seperti yang kami cadangkan supaya tentera pengaman dihantar segera. Tempoh selama 7 hari diberi kepada Myanmar agar menghentikan pembunuhan. Jika ingkar, boikot antarabangsa akan dimulakan dalam aspek perdagangan, sukan dan pendidikan. Beliau menyatakannya selepas Majlis Solidariti Rohingya dan Kepedulian Ummah di Masjid Sultan Azlan Shah di Ipoh. Turut dilancarkan tabung Solidariti Rohingya peringkat negeri Perak. Jenayah pembunuhan dan rogol yang dilakukan pihak berkuasa Myanmar ke atas etnik Rohingya di wilayah Rakhine dikutuk sekeras-kerasnya kebanyakan penduduk dunia termasuk Malaysia. Bersama wartawan Syamira Sufri meninjau reaksi warga Malaysia menjelang perhimpunan besar-besaran membantah kezaliman ke atas etnik Rohingya di Stadium Titiwangsa esok. Himpunan Solidariti Ummah untuk Rohingya akan bermula seawal 8 pagi esok di Stadium Titiwangsa. Perhimpunan anjuran NGO Islam se-Malaysia itu dianjurkan atas keprihatinan warga Malaysia yang akan turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan pemimpin-pemimpin Islam yang lain. Keganasan atas etnik Rohingya di Myanmar bukan perbalahan politik maupun agama tetapi adalah isu penghapusan etnik.
Berdasarkan sejarah penderitaan Muslim di Myanmar, bermula melalui Undang-Undang Kerakyatan Burma 1982 yang mengakibatkan golongan Muslim Rohingya tidak diiktiraf sebagai warga negara. Mereka hanya diisytihar sebagai pendatang di tanah air sendiri. Sehingga kini dilaporkan lebih 1 juta umat Islam Rohingya telah menjadi pelarian di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Atas penderitaan itu, orang ramai turut melahirkan rasa simpati dan berharap kebersamaan esok dapat menghentikan kezaliman yang mereka alami selama ini. Diharapkan apa yang bantahan yang kita buat besok ni akan sampai ke negara berkaitan, dan juga kita minta negara bangsa-bangsa bersatu, pihak bangsa bersatu pun turut memberi perhatian sebagaimana yang kita bantahan yang kita buat. Macam prihatin, ambil berat. Kita tak boleh macam menindas kaum tu sebab kita pun sama-sama manusia. Tak boleh buat macam tu. Lagipun kita ni perlulah macam take care of someone. Kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya mereka dapat kemudahan seperti manusia biasa. Mereka tidak diseksa, dirogol dan diberi makanan ke tempat kediaman yang sempurna lah, agar mereka dapat hidup selesa seperti manusia lain. Selain itu, Perhimpunan Esok juga diharap membuka mata pelbagai pihak bagi membantu dan mendoakan kesejahteraan etnik Muslim Rohingya. Di sinilah lokasi bagi Himpunan Solidariti Ummah untuk Rohingya yang bakal dihadiri oleh Datuk Seri Najib dan pemimpin tertinggi negara. Justru bagi mereka yang berkelapangan, anda digalakkan untuk turun beramai-ramai bagi menyatakan pendirian kita berhubung kezaliman ke atas Rohingya. Syamira Sufri untuk berita RTM. Isu Rohingya juga terus mendapat tumpuan pada Perhimpunan Agong UMNO 2016 yang melabuhkan tirainya hari ini. Laporannya bersama Margaret Gambang di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Margaret, teruskan. UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Untuk perkembangan dari PWTC untuk hari yang terakhir Perhimpunan Agong UMNO 2016 ini, kami mulakan dengan perkembangan berikut. Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengesahkan akan tetap menghadiri Himpunan Solidariti Ummah untuk Rohingya di Ibu Negara esok sebagai Presiden UMNO. Dalam ucapan penggulungan perbahasan usul di akhir Perhimpunan Agong UMNO 2016, beliau mengecam sekeras-kerasnya perbuatan penghapusan kaum itu sebagaimana yang dilaporkan berlaku di Myanmar. Himpunan Solidariti itu katanya bukan bertujuan untuk mencampuri urusan dalaman Myanmar sebagaimana kenyataan pejabat Presiden Myanmar. Sebaliknya, ia bagi mempertahankan nilai kemanusiaan. InsyaAllah hari esok Najib Razak, Presiden UMNO akan hadir. Dan saya tidak akan berganjak seinci pun. Kerana bukan Najib Razak yang hadir. Najib Razak mewakili 3 juta di UMNO. Menurut Datuk Seri Najib, pendirian meminta Myanmar mengubah sikap dan memperbetul keadaan di wilayah Rakhine adalah pendirian sebenar UMNO. Dalam sidang medianya, Datuk Seri Najib mengulas lanjut mengenai isu etnik Rohingya. Katanya, Malaysia sebagai negara jiran yang prihatin terhadap akan terpaksa bertindak kerana penindasan kerajaan Myanmar terhadap masyarakat Rohingya itu melangkaui nilai-nilai sejagat yang tidak boleh diterima. Kita sebagai sebuah komuniti ASEAN ni, kita mendukung universal values. Human rights itu sebahagian daripada Charter ASEAN. Betul kita tak boleh campur tangan dalam urusan dalaman mana-mana negara, tetapi kalau dia bertentangan dengan Charter ASEAN dan sebab kejadian yang berlaku di sana tu melempah ruah kepada negara kita, pada Indonesia, beribu-ribu, puluhan ribu manusia yang mungkin ratusan ribu lagi menunggu. Kalau angkara ni, kalau penginayaan ni berterusan, tentu sekali ini akan jadi masalah both people on a massive scale yang tak boleh tidak, kita kena bertindak sekarang sebelum dia terlambat. Jadi inilah sebab tu kita mengambil pendirian yang tegas dan rakyat Malaysia ni rata-rata mahu kerajaan ambil tindakan yang tegas dalam hal ni. Ini bukan bererti kita tak hormat apa yang
urusan kedaulatan Myanmar dah, tetapi ini dah melangkau soal kedaulatan. Ini sudah menyentuh soal universality. Bila manusia dizalimi dengan begitu dahsyat sekali, maka Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak dalam ucapan penggulungan menyifatkan Perhimpunan Agung UMNO 2016 adalah persidangan terbaiknya kerana mempunyai barisan kepimpinan yang serasi dengannya. Beliau menegaskan barisan kepimpinan tertinggi UMNO kini adalah padu, kukuh pendiriannya, walak atau sedia dan juga komited. Presiden UMNO mengajak ahli UMNO mengetepikan dahulu soal pemilihan parti dan memberi tumpuan kepada PRU 14 dan semua pemimpin diminta fokus kepada hala tuju sebenar untuk memastikan BN menang bergaya. Datuk Seri Najib mendapati sudah ada pihak yang bermain tali halus dengan menunjukkan sokongan mereka kepada individu tertentu. Walaupun beliau menyifatkannya sebagai normal, namun Datuk Seri Najib meminta ahli-ahli UMNO tidak hilang fokus. Fokus kita mestilah pastikan parti keramat kita ni berjaya dengan gayanya. Boleh tuan-tuan? Boleh. Apa tak boleh? Boleh. Kita dah menang, kan? Okay. Menang di Sarawak, menang di Sungai Besar, menang di Kuala Kangsar, menang di 20 IPTA. Semua pimpinan mahasiswa hari ini bersama dengan kita. Terima kasih pada pemimpin mahasiswa. Memulakan ucapan penggulungannya, Datuk Seri Najib Tun Razak turut memperkenalkan satu persatu barisan tentera tertingginya yang akan mengemudi jentera PRU 14. Menyentuh isu ekonomi, Malaysia boleh mencapai taraf 3 trilion ekonomi dalam masa 7 atau 8 tahun sekiranya semua projek besar yang dirancang dilaksana dengan sempurna dan ekonomi negara tumbuh pada kadar 5% setahun. Ketika ini, ekonomi Malaysia sudah mencapai 1.3 trilion ringgit dan pelbagai projek disusun bagi membolehkan ia meningkat kepada 2 trilion ringgit. Projek yang sedang disusun atur itu termasuk kereta api laju, HSR, MRT, LRT, ECR, Pen Borneo, projek pengerang, Bandar Malaysia dan Vision Valley. Projek tersebut bukan sahaja boleh merangsang pertumbuhan ekonomi, malah memberikan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada rakyat termasuk orang Melayu dan Bumi Putra. Kalau kita kumpulkan semuanya ini, bila terlaksana, dalam tempoh 7-8 tahun akan datang, tidak mustahil Malaysia boleh menjadi a 2 trilion ringgit ekonomi. Apabila menjadi negara 2 trilion ringgit, hasil Malaysia akan meningkat kepada 20 bilion ringgit. Menurut Datuk Seri Najib, sebagai pemimpin negara, beliau berazam menjadikan Malaysia sebagai first great nation dan berada dalam kalangan 20 negara termaju di dunia. Bagaimanapun dalam menerajui negara ke arah itu, beliau akan terus memperjuang nasib orang Melayu. Ini termasuk menaikkan martabat peniaga Melayu dengan tidak lagi tertumpu berniaga di lorong-lorong. Buat permulaan fasa pertama projek MRT yang akan Perdana Menteri lancarkan bulan ini akan mensyaratkan tidak kurang 50% ruang niaganya dimiliki peniaga Bumi Putra. Saya nak beri surat ni pada setiap seorang retailer dengan tangan saya sendiri. Saya nak tengok muka-muka ni. Sebab apa? Saya tak nak Global Melayu ni berniaga di lorong, tepi-tepi lorong, arkid. Tak ada, kita tak main arkid lagi dah. Kita nak orang Melayu berniaga di tengah-tengah perniagaan moden dan hebat. Inilah orang Melayu akan maju. Sementara itu, bait-bait sajak yang dibaca Presiden jelas memberi kesan mendalam serta berjaya mengajak seluruh anggota untuk menghayati perjuangan dan cabaran yang perlu diharungi parti. Demi ummah kekal cemerlang, ayolah kita rapatkan saf dan berpadu teguh. Demi UMNO, demi Islam, demi
Malaysia, walau 1000 aran melintang, walau 1,000,000 dugaan mendatang, jalan yang sukar kita rempuhi jua. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pahlawan Islam Tariq bin Ziyad dan Sri Kandi Melayu Tun Fatimah dijadikan inspirasi dalam mempertahankan UMNO, walak dan kesetiaan anggota UMNO yang tidak berbelah bahagi terhadap Presiden UMNO dizahirkan dengan ikhlas. Naib Presiden UMNO yang menjalankan tugas timbalan Presiden, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapan penggulungnya lantang meminta ahli parti terus memberi sokongan kepada Presiden UMNO yang dipilih secara demokrasi. Walak kita tidak berbelah bagi. Walak kita walak yang ikhlas. Kita bukan barak. Kita bangun beramai-ramai untuk memberikan kewalakan kita sepenuhnya kepada Yang Amat Berhormat Presiden parti kita. Tepukan yang lebih bergemuruh untuk Presiden parti kita. Hidup Najib! Hidup Najib! Hidup Najib! Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, semangat keris yang tidak akan mudah tergugat oleh apa jua keadaan perlu terus membara dalam diri orang Melayu dan Bumi Putra. Kita berikan dokongan, semangat keris yang ada pada kita, semangat untuk memberikan terus semangat kepada Yang Amat Berhormat Presiden kita. Kita bersama-sama memberikan semangat wajah kepada Presiden kita. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga timbalan Perdana Menteri hari ini mengumumkan penubuhan pasukan bertindak khas bagi mencari segala maklumat sehingga ke akar umbik berkaitan pertubuhan ditaja dana asing. Pasukan tersebut dianggotai Polis Diraja Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tindakan-tindakan bukan saja telah dijalankan sebagaimana yang saudara-saudari ketahui, tetapi dalam waktu yang terdekat jangan salahkan kerajaan, tetapi mana-mana yang melakukan kesalahan, tunggu tindakan yang akan dilakukan oleh pihak berkuasa. Kita harus memberikan sanjungan kita kepada pihak Polis Diraja Malaysia yang telah melakukan tindakan secara profesional. Terima kasih kepada polis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Persidangan Agung UMNO kali ini dianggap satu perhimpunan yang amat berbeza. Ini kerana perhimpunan kali ini dipenuhi nilai kemesraan kerana ia dihadiri oleh mereka yang telah membuat pilihan untuk terus setia kepada UMNO. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh mereka berjaya membawa UMNO keluar dari bibit perpecahan. Walau kelak aku dituduh sebagai pengampu atau dikutuk kerana kesetiaan yang melulu, biarkanlah. Kuharap menjelang tahun 2020, bila bangsaku berpecah belah, mereka akan menyedari bahawa tuah bukan menentang jebat, tetapi menentang penderhakaan dan perebutan kuasa. Beliau juga mengajak UMNO agar tetap menyokong anggota prajurit yang bertanggungjawab menjaga kedaulatan negara dengan menghulurkan sumbangan buat tabung pahlawan. Perwakilan turut diminta menzahirkan kesetiaan sepenuhnya kepada parti dan kepimpinan. Pada hari ini juga, marilah kita memberikan sepenuh komitmen dan kerjasama kepada pemimpin yang telah diberikan mandat untuk membantu Presiden dengan menjalankan tugas timbalan Presiden, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi
timbalan Perdana Menteri Malaysia. Jangan lagi ada persoalan. Gendang telah pun dipilu. Palu. Semboyan telah pun dibunyikan. Kita berilah sepenuh komitmen taat dan setia. Kita laksanakan arahan kepimpinan. Kita pastikan gelombang yang kita wujudkan hari ini pada masa PRU ke-14 telah pun menjadi satu tsunami untuk memastikan kemenangan kita. Sementara itu, wanita UMNO berjanji akan sentiasa setia bersama Presiden Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dalam menghadapi cabaran politik semasa yang melanda negara. Dan jika diperuntukkan 30% kerusi pada PRU ke-14 seperti yang diminta, wanita UMNO akan mempersiapkan diri sepenuhnya dan menyahut segala cabaran. Pantang berundur. Kami bukan pengecut atau bacul. Biar beribu musuh meluru, usahakan berundur sampai mati kami berkubur. Kami benam dan tentang petualang negara. Wanita, ibu terbaik bangsa. Sekali kami langkah ke medan perang, sampai akhir nyawa kami berjuang. Di manapun kami berada, Dan bagi menghalang pengkhianat politik negara daripada terus bersekongkol dengan orang asing yang cuba menggulingkan kerajaan yang dipilih secara demokrasi, wanita UMNO menggesa supaya penggubalan Akta Sumbangan dan Perbelanjaan Politik PDEA disegerakan. Wanita menggesa agar pengubalan Akta Sumbangan dan Perbelanjaan Politik atau PDEA disegerakan, supaya petualang-petualang yang bersekongkol dengan anasir-anasir dari luar negara yang mahu menggulingkan kerajaan yang dipilih secara demokrasi oleh kita rakyat Malaysia disiasat, diheret dan dihadapkan ke muka keadilan secepat mungkin. Tan Sri Syarizat juga berikrar wanita UMNO akan berusaha menjadi benteng negara daripada campur tangan asing, terutama dalam hal berkaitan politik dan pentadbiran negara. Prinsip wala atau ketaatan yang diamalkan terhadap pemimpin serta institusi kepimpinan UMNO bukanlah amalan membuta tulik. Jika wanita dengan semangat Sri Kandi Melayu Tun Fatimah, 600,000 ahli pemuda UMNO mahu menjadi seperti pahlawan Islam Tariq bin Ziyad dalam mempertahankan pihak yang cuba menjatuhkan negara dan institusi Presiden. Jika Tariq Ibn Zaid yang Datuk Seri mahukan, jika Tariq Ibn Ziyad yang Datuk Seri mahukan, maka dalam pemuda bukan hanya seorang Tariq Ibn Ziyad, tetapi 600,000 Tariq Ibn Ziyad akan bersama dengan Datuk Seri. Di belakang kita api marak menggunung. Di depan kita lautan musuh pengkhianat bangsa. Kita tiada pilihan lagi. Ke belakang kita gagal, ke depan kita berjuang dan menang. We win or we die. No retreat, no surrender. Walau tinggi gunung didaki, walau gelora badai melanda, walau belukar penuh berduri, walau api marak menyala, namun selagi hayat di kandung badan, selagi darah merah mengalir, selagi ada nafas dihela, patah sayap bertongkat baru, pemuda patut baru ke depan. Dalam ucapan penggulungan, Khairi menegaskan konsep wala ada disebut dalam Al-Quran yang menyeru umat Islam taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri atau pemimpin selagi pemimpin itu tidak melakukan perkara di luar batasan. Di dalam Dewan ini saya ingin tanya kepada tuan-tuan puan-puan semua. Apakah Presiden kita seorang pemimpin yang telah melampaui batas? Apakah Presiden kita minta kita buat perkara yang dilarang oleh agama Islam? Saya nak ceritakan kepada Presiden.
Sementara itu, Ketua Puteri UMNO Datuk Mas Ermiati Samsudin dalam ucapan penggulungan pula mengingatkan perwakilan bahawa UMNO kini tiada pilihan selain mempertahankan kemenangan bagi meneruskan kelestarian negara bangsa yang diwarisi sejak turun-temurun. Tegas beliau, Puteri juga akan meneruskan agenda memastikan kemenangan parti pada PRU yang akan datang walaupun terpaksa mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan dari dalam maupun luar parti. Walaupun berlaku pertembungan antara harapan, kesetiaan dan penderhakaan. Walaupun ada yang cuba berpaling tadah, walaupun ada ugut-mengugut, ada juga yang merajuk tidak kurang juga yang sabotaj. Kami pilih untuk terus setia. Memetik bunga di siang hari, bunga dipetik untuk Cik Siti. Walaupun onak ranjau berduri, ku perjuangkan puteri demi parti. Sementara itu, Puteri UMNO menyuarakan komitmen untuk terus merealisasikan usaha menjayakan TN50 bersama-sama dengan pergerakan pemuda. Dan semua ahli pastinya dalam menjadikan UMNO sebagai penggerak transformasi nasional, Presiden meletakkan harapan yang begitu tinggi buat kami anak-anak muda di dalam UMNO. InsyaAllah, kami Barisan Kepimpinan Pergerakan Puteri akan bersama dengan Yang Berhormat KJ merealisasikan segala bentuk impian TN50 agar satu kejayaan yang akan... Barisan Kepimpinan UMNO serta pihak akar umbi sependapat langkah segera kini ialah untuk terus memperkuatkan jentera parti bagi menghadapi pilihan raya umum ke-14 dengan penuh yakin dan bersemangat. Saya boleh simpulkan bahawa semangat UMNO pada hari ini sangat tinggi. Telah pun ditiupkan semangat yang luar biasa oleh Presiden dalam ucapan penggulungannya. Dan kita tidak akan toleh ke belakang. Fokus dan segala hala tuju parti daripada sekarang adalah persiapan untuk pilihan raya akan datang. Yang saya rasa paling merangsangkan kepada kita semua, kerana Yang Berhormat Datuk Seri bermula dengan isu kemanusiaan. Maka bermakna pemimpin kita adalah seorang pemimpin yang bukan hanya di peringkat kita tetapi juga peringkat internasional. Jadi apabila dia bermula dengan kemanusiaan, ia memberi satu makna bahawa kalau negara luar pun kita ambil kira, ini kan pula rakyat yang ada dalam negara kita. Yang Berhormat Presiden telah menekankan bahawa kita perlu melakukan kesiapsiagaan daripada sekarang dan dari segi komitmen yang telah diberikan oleh pembahas kita adalah jelas bahawa kebanyakan pembahas dan juga perwakilan yang datang pada hari ini mereka telah memberikan komitmen yang teramat tinggi terhadap ucapan dasar yang Presiden tadi. Jadi kita selaku ahli UMNO kita akan terus menyokong kepimpinan Presiden dan juga kepimpinan yang ada sekarang ini. Parti UMNO ini telah selesai masalah dalaman dan bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya. Dan sekarang dengan keadaan tenang dan fokus Presiden Parti yang dapat menerangkan hala tuju yang mana nak membantu ekonomi dan orang muda dan berbagai pelaksanaan yang akan dilaksanakan tanpa ada gangguan. Penggulungan hari ini digulung dengan sangat baik. Antara intipati yang perlu dilakukan oleh mahasiswa pada hari ini, pertamanya kita perlu bersinergi, kita perlu bersatu antara sama mahasiswa pada hari ini. Kerana yang ditekankan dalam penggulungan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, Perdana Menteri kita, bahawa hari ini perkara yang paling penting adalah untuk kita bersatu dan bersama dalam membawa agenda perpaduan dan agenda ummah. Berakhir sudah Perhimpunan Agung UMNO 2016, celoteh yang menggamatkan Dewan, gurauan, sindiran, bermadah, malah ada yang demam dan hilang suara, namun tetap bersemangat menyuarakan keluhan rakyat mewarnai perbahasan untuk hari terakhir pada hari ini. Kita saksikan sebahagian perbahasan. Dari Rambau pergi ke kota, boleh bek nyamuk ke Bukit Putih. Dah lama kita tak jumpa. Ramai yang gomok dan yang kuih. Tu syukur makna tanda cukup makan. Sahabat saya sebut pasal sedekah. Tadi yang melakor sebut. Sedekah lah. Ini hari Jumaat datang pun. La ilah Allah. Lalu tabung lalap.
Yang seorang tu lagi nak. Lalu tabung senyum. Senyum tu sedekah kepala otak itu. Tabung. Tabung tu nak duit. Tak nak kau yang senyum nak. Kan? Dia orang kita dipandai. Apa hukum judi? Haram. Arak haram. Judi haram. Zina haram. Isap rokok. Sebenarnya ada perbezaan pandangan di sana. Automatik jawapan. Satu penuh saya heran dengan PM ni. Dengan Presiden kita. Orang balon dia macam-macam tu. Dia macam tu. Hana. Kalau kita tak tahulah kojab merah, kojab hijau, kojab apa tu. Kan? Tapi dia hana lah. Tapi saya tak ada apa-apa tu. Tak puji tu dah. Tapi tak ada tu lah kan. Maka kalau Datuk Seri Presiden memetik kata-kata Nordin Ahmad, saya ambil dialog Nordin Ahmad dalam satu filem tu. Ku sangkakan nanas atas permata. Rupanya durian tajam berduri. Ku sangkakan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Biar kita teguhkan keimanan kita. Nah, RM50. Jangan rasuah saya. 100. Jangan cabar saya. 500. Awak dah melampau. 700. Awak ini dah mula menguji kesabaran saya. 1000. Jangan cakap kuat-kuat. Benda ni yang nak kena buang ni. Ni Mahaban berjanji ni pun satu. Ni budak-budak puteri. Masuklah. Kau bagi wanita yang masuk. Yang dah goyeh-goyeh tu datang. Tak, bukan wanita UMNO. Dia sampai lain. Kalau puteri, semangatlah sikit. Marhaban ya marhaban. Semangat. Ni tu. Marhaban ya marhaban. Jangankan orang lelaki, Presiden pun lagi buat kemah. Kita lihat bagaimana ada di antara pemimpin kita. Minum air, insya-Allah. Kita lihat baru-baru ini kita telah pun melahirkan terima kasih Chief KJ memberi semangat dan juga air pada saya. Minum dulu. Terima kasih Chief. Baik, laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung Perhimpunan Agung UMNO 2016 dan seluruh warga kerja berita RTM di PWTC mengharapkan pertemuan semula pada tahun hadapan. Dan sebelum berpisah, kita saksikan rakaman detik-detik menarik sepanjang perkampungan kami 5 hari di sini. Untuk itu, sekian saja. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Hujan berterusan menyebabkan beberapa negeri dilanda banjir. Di Kota Baru, Kelantan, 29 penduduk kampung Tiong daripada 7 keluarga antara yang terbaharu dipindahkan ke pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Tiong. Ini menjadikan keseluruhan penduduk terjejas setakat petang tadi 71 orang daripada 16 keluarga melibatkan 3 daerah iaitu Pasir Putih, Kota Baru dan Bachok. 4 pusat pemindahan banjir dibuka iaitu masing-masing 2 di Bachok iaitu Sekolah Menengah Jelawat dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bris Panco, 1 di Kota Baru SK Tiong dan 1 di Pasir Putih SK Wakaf Raja.
Operasi pemindahan dilakukan 27 anggota daripada pasukan penyelamat termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dari 3 balai bomba iaitu Darul Naim, Tunjong dan Ketereh, turut membantu anggota Angkatan Pertahanan Awam APM dan PDRM. Antara penduduk terjejas yang dipindahkan ke SK Tiong ialah bayi perempuan berusia 53 hari yang dilahirkan secara pembedahan dan kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun yang baru selesai berkhatan. Saya esok sikit lah. Sebab beloh kan. Nak jalan pun itu ikut esok. Tapi pengalaman ni pernah dilalui semasa bila? Tahun-tahun lepas pun ada juga saya bersaling. Cara normal. Berpindah? Berpindah. Tahun 2014. Bersalin dah pindah sini. Masa tu berapa bulan? Masa tu umur 12 hari. 12 hari? Baby. Sebab normal boleh bergerak macam biasa. Nak tahu gitu, tahun lepas ya duduknya. Tahun ni kat pindah dah kau? Tahun ni dah gini, kali pertama. Berapa tahun dah kat situ? Duduk situnya 19 dah, 19 tahun dah. Pinggan ni lah seumur kena hadap. Hadapi. Kalau bulan ni memang ginilah seumur. Tak ada agan. Wan Azizi Wan Abdul Ghani berkata, setiap kali hujan lebat dan musim tengkujuh, kediaman di ketujuh keluarga di Kampung Tiong itu akan dinaiki air sehingga memaksa penduduk berpindah. Patutnya kita banding dengan pembangunan di Perkara Sepur buat dengan pembangunan di Bandar Tunjung ni, sistem proprietary dia kena lebih besar lagi nak menampung pembangunan yang sedang meningkat di Bandar Tunjung. Jadi saya minta pihak tertentu atau pihak berkenaan supaya atasi benda ni sebab benda ni tiap-tiap tahun berlaku. Masalah sistem proprietary. Dalam pada itu, menurut Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Jajahan Kota Baru Ruzaidi Cik Soh, pihaknya menempatkan 7 sukarelawan di pusat pemindahan itu termasuk 2 pegawai untuk melancarkan urusan penduduk. SK Tiong merupakan salah sebuah pangkalan hadapan yang ditetapkan JKM sebagai pusat pengagihan makanan dan barangan keperluan. Di Perak pula, hujan berterusan malam semalam menyebabkan banjir di beberapa kawasan. Di Kampung Padang Serai, Pantai Remis, 17 penduduk daripada 4 keluarga dipindahkan ke pusat pemindahan, sementara di Sekolah Rendah Agama kampung berkenaan. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pantai Remis, Amir Ahmad, pusat pemindahan itu dibuka malam tadi selepas kawasan kediaman mereka dinaiki air setinggi 0.4 meter. Sementara itu, menurut Jurucakap Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak, sebuah pusat pemindahan sementara dibuka pada 1 tengah hari tadi, iaitu di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Ara, berikutan banjir setinggi 1 kaki di Kampung Pengkalan Ara, Sungai Manik. Dan di Kuantan Pahang, penduduk yang tinggal berhampiran tapak bekas lombong boksit di Bukit Gelugur Jeram berserah bimbang risiko banjir lumpur dan tanah runtuh sekiranya hujan lebat berterusan. Menurut mereka, air lumpur dari bukit bekas lombong boksit dikuatiri menjejaskan kawasan kediaman seperti Taman Satelit, Taman Berserah, Kampung Alogat Ladang dan sekitarnya. Saya tengok hujan sekarang, masa semalam hujan lebat kan. Tengok, memanglah bimbang juga sebab sebelah atas sana tu memang ada, dia dah kosong atas tu. Dia dah kosong atas tu, jadi mana senanglah. Mana kalau terdedah kepada hujan kan, terdedah pada hujan jadi menyebabkan banjir lumpur. Jadi pihak kami di sini, pihak penduduk sini memang bimbanglah rasanya. Banjir ni air kan, yang ni dengan lumpur turun dengan selut-selut itu, lagilah bahaya. Kita pula ada anak kecil kat rumah. Harapan dapat ni lah, pihak berkuasa dapat pantau keadaan ni lah, daripada jadi takkan nak tunggu dah turun baru dia orang nak datang kan. So biarlah ada apa panggil tu? Pemantauan untuk pastikan tak ada masalah kat sini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang sebelum ini memberi amaran kawasan perumahan berhampiran tapak bekas pelombongan boksit di Berserah berisiko tinggi. Selain memperkenal beberapa kluster baharu, Mardi turut menampilkan kejayaan dan inovasi terkini dalam pertanian oleh penyelidik tempatan. Laporan lanjut kita bersama Diana Nawai di MIPS Redang. Teruskan, dia.
Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Masih lagi sehingga malam ini bersama dengan saya Diana Wai langsung dari MAEB Serdang sempena dengan Expo dan pameran pertanian antarabangsa, hortikultur dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2016. Dan kalau nak saya sebutkan tentang kemeriahan pengunjung, memang daripada pagi hinggalah ke malam ini masih lagi tidak putus-putus pengunjung tiba untuk melihat dan memeriahkan lagi pameran yang dikira lebih daripada 1,500 pameran diadakan di MAEB Serdang ini. Dan untuk kita berbicara lebih lanjut, kalau tadi saya sebutkan tentang MADA, kali ini kita akan berbicara mengenai KADA pula, iaitu Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu. Bersama dengan saya wakilnya iaitu Tuan Haji Muhammad Rizwan Ismail, Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA. Baik, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Baik Tuan Haji, untuk MAHA 2016 ini, dengarnya KADA ingin menunjukkan sesuatu kelainan dan keistimewaan yang baru untuk pengunjung kali ini. Apakah agaknya? Pertamanya, untuk pernyataan MAHA 2016 ni, KADA sebagai satu agensi yang bertanggungjawab dalam pengeluaran beras negara, kita juga akan memberi sebanyak mungkin maklumat kepada masyarakat umum mengenai fungsi KADA sebagai salah satu agensi yang mengeluarkan beras untuk negara. Dan kita akan pamerkan kejayaan yang telah dicapai oleh petani-petani yang di bawah naungan KADA lah. Yang keduanya adalah dalam bidang industri asal tani. Kerana KADA juga bertanggungjawab memajukan industri asal tani dalam kawasan KADA. Dan untuk MAHA 2016 ni kita akan pasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan dalam kawasan KADA, sama ada dalam jenama Cita Emas ataupun jenama mereka masing-masing lah. Jadi untuk Cita Emas tu adalah jenama yang di bawah kawalan KADA lah. Dan untuk jenama Cita Emas ni kita ada 2 produk baru yang kita akan lancarkan. Pertamanya produk yang berasaskan ayam sejuk beku, ayam sebagaimana produk ayam emas sejuk beku kan. Dan produk ni akan dipasarkan di bawah nama Cita Emas. Dan saya sendiri dah rasa produk ni dan memang rasanya standing dengan produk-produk yang sejenis ini yang sekarang ni telah berada di pasaran. Dan bagi pengunjung-pengunjung yang ingin dapatkan produk ni, boleh dah datang ke booth Cita Emas yang ada di Serdang sekarang ni lah, di MAEB sekarang ni. Baik, selain daripada untuk merealisasikan booth di MAHA 2016 ini dan juga mengasaskan laman padi katanya, apakah agaknya kelainan lain yang ditawarkan oleh KADA sendiri untuk pengunjung kita kali ini? Di laman padi, kita salah satu daripada beberapa agensi yang terlibat dengan pengeluaran padi yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus laman padi. Dan kita dapati masyarakat umum kebanyakannya sudah tak mengetahui macam mana beras itu dihasilkan, terutama golongan muda. Jadi apa yang kita buat dalam padi adalah kita pamerkan maklumat berkaitan dengan proses pengeluaran beras negara ni yang dihasilkan daripada padi dengan cara yang kita rasa agak menarik sikit lah. Kita wujudkan suasana benang di dalam padi, di mana kita wujudkan satu pondok di tengah-tengah sawah padi, dan bagi golongan muda yang ingin berasa suasana sawah padi itu bolehlah pergi bergambar di tengah-tengah sawah lah. Dan juga kita buat demonstrasi hasil-hasil makanan yang berasaskan beras di tengah-tengah benang padi untuk dilihat oleh pengunjung. Okay, baik, bila kita sebut tentang pengunjung, mungkin sasarannya adalah kepada golongan belia dan sebagainya. Tapi bagaimana agaknya KADA menjalankan tanggungjawab untuk menarik pengunjung yang lebih muda lagi? Pertamanya kita adakan pertama demonstrasi kerana untuk memberi maklumat kepada golongan muda ni macam mana makanan-makanan berasaskan beras ni dihasilkan. Dan di samping itu juga kita mengadakan aktiviti pertandingan yang berkaitan dengan aktiviti padi jugalah, seperti menyerkat ikan sekeli, kemudian demonstrasi membuat bedak sejuk. Semua itu adalah
yang berasaskan pada beras. Okey, baik. Memang cukup menarik sekali penerangan yang dikongsikan oleh Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi berkongsi dengan kami dan juga penonton di RTM ini. Baik, terima kasih. Dan kepada anda yang pastinya sedang menonton, banyak lagi informasi yang boleh kita kongsikan. Ini baru sedikit saja informasi yang dikongsikan. Banyak lagi anda boleh dapatkan maklumat informasi. Tetapi jika anda ingin tahu lebih lanjut, perlulah anda untuk datang ke sini beramai-ramai kerana MAHA ini akan berlangsung sehingga 11 Disember 2016. Jangan lepaskan peluang. Terlalu banyak pameran, booth-booth dan juga jualan. Juga ada persembahan, ada pertandingan dan banyak lagi aktiviti menarik yang menanti anda sekiranya anda hadir ke MAHA 2016 ini. Jangan lupa untuk hashtag Our Food Our Future dan juga hashtag Makanan Kita Masa Depan Kita. Sekian dulu daripada saya, Diana Wai, langsung dari MAEP Serdang untuk MAHA 2016. Kembali bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Silakan. Itu dia dari MAHA 2016 di MAEP Serdang, Dia Nawai. Terima kasih. 8 pagi esok, Perhimpunan Solidariti Rohingya akan berlangsung di Stadium Tasik Titi Wangsa. Bukti kebersamaan rakyat Malaysia dalam menuntut jalan penyelesaian terhadap jenayah kemanusiaan di Myanmar. Marilah kita manifestasikan kesatuan jiwa atas tragedi tidak berperi kemanusiaan itu. Sehati sejiwalah kita, rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Salam sejahtera.